Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semalam kita dah sentuh tentang center of gravity. Okay, apa tu neutral axis? Okay, center of gravity dan neutral axis ni dia ada kaitan lah. First kita kena tahu center of gravity untuk objek. Okay, kalau ada objek tu bentuk dia macam semalam, bentuk dia Z tu. So kita kena tentukan dulu center of gravity. Okay, kita kena tentukan dulu dia punya center of gravity. Okay, jadi kalau ada 3 section, ada Y1, ada Y2, ada Y3. Kalau neutral axis ni adalah centroid juga, tapi dia punya centroid keseluruhan dia. Okay, centroid keseluruhan dia. Combination of section 1, section 2 dan juga section 3. Dia combine ketiga-tiga section baru dapat satu neutral axis untuk objek Z semalam tu. Okay, jadi macam mana? Jadi kenalah gunakan formula lah. Okay, ada objek, ada rasuk. Bila ada load, dia berlaku dua keadaan. Compression, okay, lengkung dalam. Tension, lengkung luar. Okay, keadaan ni dipisahkan oleh neutral axis. So neutral axis ni penting lah untuk kita cari. Okay, untuk kita analisa bending nanti. Okay, sebab tu saya cakap center of gravity ni adalah penting. Okay, kalau kamu tak dapat cari center of gravity, maksudnya kamu nak cari bending nanti tak dapat. Okay, bending yang tepat nanti kamu tak dapat cari. Okay, salah lah, maksudnya calculation nanti kamu salah. Sebab center of gravity ataupun neutral axis ni akan digunakan untuk mengira bending nanti. Okay, jadi kena kuasai dulu center of gravity. Okay, tapi tak boleh kuasai terus bending. Kena kuasai lagi satu benda, iaitu kita panggil dia second moment of area. Okay, so hari ni kita nak masuk dulu second moment of area. Okay, ini center of gravity semalam. Okay, ini adalah formula dia. Okay, untuk mencari neutral axis. Okay, area section 1. Okay, darabkan dengan centroid section 1. Area section 2 darabkan dengan centroid section 2. Area section 3 darabkan dengan centroid section 3. Samalah kamu nak cari X ke ataupun kamu nak cari Y bar. Okay, X bar gunakan X centroid section 1 X. Okay, area section 1. Okay, dapatlah X bar. Nak cari Y bar, gunakan centroid Y punya. Okay, centroid section 1 dalam area section 1. Okay, seperti yang kita buat semalam lah. Okay, So, ini adalah center of gravity ataupun centroid untuk objek. Kita buatkan dulu objek tu, kita pecahkan kepada 3 bahagian macam bentuk Z semalam. Okay, sebabnya kita nak bentuk yang lebih mudah, yang lebih simple. Sebab kalau bentuk Z tu, kita susah untuk buat analisis neutral axis. Jadi kita pecahkan kepada 3 section. Jadi bila dapat 3 section tu, setiap satu section tu bentuk dia rectangular. Jadi rectangular ni mudah untuk kita cari dia punya neutral axis ataupun center of gravity. Okay, center of gravity untuk bentuk rectangular adalah di tengah-tengah. L/2 or B over 2. Okay, untuk X bar dia adalah L/2. Okay, mengikut paksi X dia adalah L, so L/2. Kalau untuk Y bar dia adalah tinggi dia B, so B/2. Okay, ni semua kita dah tengok semalam. Bentuk triangle macam mana. Okay, bentuk triangle sudut tepat pula macam mana. Bentuk bulat dan juga bentuk hemisfera dan juga quarter circle punya. Nak cari X bar dan Y bar macam mana. Okay, calculation of area ni basic lah, kita kena kuasai. Okay, kita juga dah buat example 1. Okay, example 1 ni bentuk dia Z macam ni. Kita tentukan satu persatu dia punya centroid of gravity. Okay, from origin. Okay, from origin. Okay, kita dapat center of gravity, tapi berapa dia punya koordinat dia? Okay, berapa dia punya koordinat dia kat sini? Okay, from origin. So from origin kita pun tahu, okay, kat titik dia kat tengah ni, so
X dia adalah 37.25. Y dia walaupun tebal tinggi dia 12.5 tapi dia bukan daripada origin. So kita campur lagi daripada origin, tu dapatlah dia punya Y1 106.25. Okey, ni contoh semalam. Begitu juga dengan section 2, begitu juga dengan section 3. Okey, dan kita gunakan formula tu lah. Gunakan formula tu untuk kira X bar dan juga Y bar. Okey, X bar dan juga Y bar ni. Okey, daripada mana? Daripada table ni lah. Kalau kamu tak kurang mahir, gunakan table macam yang dalam example ni. Okey, cuma dia akan ambil masa sikit lah. Okey, gunakan table. Okey, kemudian kita pun dapatlah jumlah X bar dia adalah 76.49 dan Y bar dia adalah 51.49. So kita lukis balik dan tandakan dekat mana kedudukan neutral axis, arah X dan juga arah Y. Okey, dua-duanya pada satu rajah yang baru. Okey. Okey, hari ni ini boleh cubalah try ni. Hari ni kita nak pergi satu lagi subtopik iaitu second moment of area. Okey. First kita belajar pasal center of gravity or neutral axis. So second adalah second moment of area. So ini masih lagi belum kita kira bending stress. Okey. Ini part of the calculation. Okay. First step is center of gravity. Second step is second moment of area calculation. Okay. Then baru kita boleh determine dia punya bending stress. Okay. Ini step dia. Masih lagi belum bending stress. Second moment of area. Okay. First adalah center of gravity. Kena kuasai. Sebab tak salah center of gravity, salahlah dia punya second moment of area. Okay, belum kira bending stress lagi. Kalau center of gravity salah, second moment of area pun salah, jadi bending stress pun salah. Okay, bending stress pun salah. Kalau salah center of gravity, maksudnya nanti kalau soalan tu 25 markah, 25 markah tu semua silap. Habis hilang macam tu je. Okay, jadi kena kuasai center of gravity. Yang kedua, kena kuasai juga second moment of area. Dan step yang ketiga barulah kira bending stress. Okey, ni baru step yang kedua. Okey, kita ada lagi satu subtopik, bending stress. Okey, apa dia second moment of area? Okey, apa dia second moment of area? Okey, kita tengok kat sini. Kalau tengok kat sini, dia ada tulis sebagai IXX, ada tulis sebagai IYY. Okey, apa dia IXX ataupun IYY? IXX ataupun IYY ni adalah second moment of area punya dia punya short lah. Kita shortkan dia punya simbol dia. Second moment of area ni IXX ataupun IYY. Okey, arah paksi X dan juga arah paksi keratan paksi X dan juga keratan paksi Y. Okey. Ni sebab tu nama dia ada dua. Dia punya X dengan Y dia ada dua. IXX, IYY. Okey. XX ni maksudnya keratan XX. YY ni maksudnya keratan YY. Keratan YY. Okey. Bersamaan dengan ataupun bersamaan dengan AR kuasa 2. Okey. Juga bersamaan dengan AR kuasa 2. Apa dia A? A macam biasalah area. Okey. Nama pun kat sini second moment of area. Okey. So A ni adalah area. Okey. Area. Tapi R kat sini kita jangan jumpa. Apa dia R? Okey. Apa dia R? So kita tengok R tu adalah radius of gyration. Ada tulis tak? Tak ada. Okay. R tu adalah radius of gyration. Okay. Radius of gyration. Ini teori dia. Okay. Okay. Ataupun kita juga boleh cari melalui formula ini. Okay. Formula ini. Okay. Contoh. Ada beberapa bentuk kat bawah ni. Okay. Kat sini bawah ni ada beberapa contoh lah. Okay. Satu bentuk petak. Satu bentuk hollow. Petak tapi rectangle tapi
hollow rectangle. Okey, yang kedua. Satu lagi adalah eye section. Okey, symmetrical eye section. Okey, symmetrical. Symmetrical tu kiri kanan simetri, atas bawah pun simetri. So kita tahulah dia punya center of gravity dia dekat tengah-tengah. Sebab kiri kanan simetri, atas bawah pun simetri. Sama juga dengan objek yang kedua ni, hollow rectangle. Kiri kanan simetri, okay, atas bawah pun simetri. So kita tahu center of gravity dia dekat tengah-tengah. Okay. Rectangle lagilah kita dah belajar pun dalam center of gravity. Untuk rectangle memang dia punya center of gravity di tengah-tengah. Okay. Sebab dia memang simetri. Okay. Kalau bentuk lain tu macam bentuk Z, bentuk T. Bentuk T dia simetri kiri kanan tapi atas bawah dia tak simetri. Okay. Okay, macam mana nak cari moment of inertia? Okay. Moment of inertia ni juga dikenali sebagai second moment of area tadilah. Okay, benda ni sama. Okay, jangan tertukar. Moment of inertia, second moment of area ataupun moment of inertia. Ini sama. Okay. Ini adalah sama. Okay. Second moment of area sama dengan moment of inertia. Okay. Okay. So moment of inertia nanti, okay, bentuk rectangles. Okay, bentuk rectangle. Macam mana nak kira moment of inertia? Okay, untuk bentuk rectangle kena hafal formula ni. Okay, untuk bentuk rectangle kena hafal bentuk formula ni. Okay, B D kuasa 3/12. Kena hafal B D kuasa 3/12. Apa maksud I tadi? Ni I. Okay. Keratan XX. Sekarang ditulis sebagai X. Keratan XX. Keratan XX. Okay. Keratan XX. Ini keratan yang dimaksudkan. Jadi moment of inertia yang dihasilkan terhadap X. Terhadap keratan XX. Moment yang dihasilkan terhadap keratan XX. Kat mana dia berada, jarak dia daripada XX berapa. Okay. Bila terhadap keratan XX ni, sentroid yang terlibat adalah sentroid Y. Okay, tu satu benda yang kamu kena ingat. Bila kira IXX, okay, bila kira bending stress nanti, nama kat sini IXX, tapi nanti sentroid yang digunakan adalah Y. Okay, sebab sentroid Y yang ada distance, okay, terhadap XX. Okay. Okay, kita tengok dulu formula kat sini. Macam mana nak kira IXX? Okay, kena hafal formula. Lebar darab tinggi kuasa 3 bahagi 12. Okay. Kalau contoh kat sini B. Okay. Kat sini D. Okay. Kat sini D. So B ni B darab dengan D. D dia punya tinggi ni kuasa 3 bahagi 12. So kamu akan dapat nilai IXX untuk bentuk rectangle. Okay. Untuk YY ni dia terbalik. Sebab kalau kita pusingkan gambar ni, okay, D ni akan jadi dia punya lebar. B ni akan jadi dia punya tinggi. Okay. Sebab Y dia duduk macam ni. Okay. Menegak. So kena hafal lah formula ni. Untuk kira IYY, DB kuasa 3/12. Sekiranya yang ini kita namakan D, yang ini kita namakan B. So YY dia kat atas ni. YY dia yang ni. Okay. Formula dia DB kuasa 3/12. So kita dapatlah kira IIX dengan IYY. Macam mana pula kalau bentuk tu hollow? Okay. Kalau bentuk hollow dia tak susah. Kamu hanya perlu tolakkan sahaja dia punya lebar dan tinggi dia mengikut formula dia masing-masing. Okay. Contoh BD yang besar ni adalah BD yang luar. Okay. BD yang luar. B besar, D besar.
Okey, kuasa 3 per 12 dulu. Siapkan calculation ni. Okey. Dah siap kira, jumlahkan. Okey, tolak. Kira ni pula. Yang untuk kotak yang bahagian dalam. Okey. Rectangle inside. Yang sebelah dalam. Okey. Kirakan, jumlahkan. Dan dah dapat jumlahkan jumlah yang ini tadi. Tolak jumlah yang belakang. So, dapatlah IXX untuk rectangular. Okey, hollow rectangular. Okey. Kalau untuk IYY, dia terbalik saja. Yang ni BD, yang ni DB. Yang ni DB juga. Okey. Baik saja. Macam juga rectangle tadi. Cuma kat sini ada tolak. Kat sini ada tolak untuk hollow. Okey. Macam mana pula kalau symmetrical? Okey. Symmetrical. Symmetrical. Okey, dia guna formula ni lah. Dia tolak juga. Atas ni dia ibaratkan yang atas ni, yang tengah ni, yang bawah ni dan semua sekali termasuk yang tepi ni adalah satu section. Okay, maksudnya ni section yang pertama adalah kotak yang besar. Ini adalah section yang pertama. Okey, section yang pertama. Section yang kedua apa? Ada dua je section. Yang beloret tu adalah section kedua tapi minus section. Bukan yang plus punya section. Kalau plus section macam kita belajar T semalam. Z semalam. Okay, Z semalam tu semuanya plus punya section. Section 1 plus section 2 plus section 3. Okay. Yang ni contoh ni adalah minus punya section. Minus section ni adalah section yang kita tolak. Okay. Section yang kita tolak. Kita ambil dulu section besar. Okay. Tolak section yang kecil. Section yang kecil ni ada kiri kanan dia dua. Tapi kamu boleh satukan dia. Okay. Ibaratkan B dia tu kamu campur lah. Sini ada apa? Macam mana saya cakap Kalau sini ada 2 meter, sini ada 2 meter. So maksudnya B dia adalah 4 meter. Untuk apa ni? Lorek kiri dan kanan. B dia kamu boleh tambahkan siap. Ataupun kamu boleh jadikan dia 3 section. Satu section yang besar. Tolak section yang kecil ni sebelah kiri. Dan tolak lagi sekali section yang sebelah kanan pula. Okay, boleh faham tak tu? Jadi ada 2 kali tolak kat sini. Okay. Boleh ada 2 kali tolak kat sini. Boleh faham? Faham tak maksud saya ni? Okay. Kalau kamu jadikan dia 3 section, saya ulanglah sekali lagi. Kalau kamu jadikan dia 3 section, maksudnya satu section adalah plus punya section, besar sekali. Kemudian ada 2 minor section. Section yang pertama sebelah kiri, section yang kanan sebelah. Section yang kedua adalah sebelah kanan. Jadi kena yang besar, tolak yang kecil sebelah kiri, tolak yang kecil sebelah kanan. Okay, yang lorek sebelah kanan. Ataupun kamu campur siap-siap dia punya lebar dia. Yang ni 2 meter, ni 2 meter. So dia punya B adalah 4 meter macam tu. Okay. B dia punya 4 meter. D dia sama je. D sama. Okay. Jadi yang bawah ni walaupun ada 2, dia sebenarnya kamu buat dia sebagai 1. Okay. Macam yang dalam formula ni. Yang dalam formula ni dijadikan 1. Okay. Tapi kamu boleh buat dia sebagai 2 minor section. Section sebelah kiri ni minor dah sekali. Section yang kanan ni kamu minor lagi sekali. Okay. Tu je. Beza dia. Sama ada kamu nak jadikan 2 section ataupun 3 section terpulang. Tapi kalau bagi saya memang saya akan pilih macam ni lah. Sebab dia akan memudahkan, menjimatkan masa calculation kita. Okay. Okay, kalau bulat pula. Okay, kalau bulat, circle. Circle ni kena guna formula sikit lah. Okay, kena hafal ni. Pi D kuasa 4 per 64. Untuk IXX dan juga IYY. Dia sama sebab dia bulat. Kamu pandang daripada mana pun, kedudukan dia daripada bawah ke daripada XX,
ataupun daripada kamu pandang daripada YY, diameter dia sama je sebab dia bulat. Okey. Jadi formula dia untuk IXX dan juga IYY pun sama. IXX dan IYY dia adalah pi d kuasa 4 per 64. Okey. Pi d kuasa 4 per 64. Okey. Kemudian kalau dia ada hollow dalam ni ada ruang kosong. So kamu tolaklah hollow yang kecil tu. Guna formula yang sama. Okey, guna formula yang sama. Okey, guna yang formula yang sama. Okey, pi d kuasa 4 per 64 tolak pi d kecil kuasa 4 per 64 ataupun kita simplify dia. Kita simplify formula tu dia akan jadi macam ni lah. Yang seperti yang dalam skrin sekarang. Ya, seperti yang dalam skrin sekarang. Okey, ada 4 keadaan. Rectangle, hollow rectangle, symmetrical section. Okey, ini kena faham sikit macam mana dia ambil tolak dia ni. Dan circle. Circle ni dia pakai formula khas lah macam ni. Okay, kalau yang 3 atas ni semuanya BD, BD, BD. Okay, BD kuasa 3, BD kuasa 3, BD kuasa 3. Tapi kalau circle, pi d kuasa 4 per 64. Itu yang kena ingat. Okay, kita tengok example 2. Okay, example 2 ni, kita tengok calculate moment of inertia about XX and YY axis and also polar moment of inertia. Okay. Okay, kita tengok dulu moment of inertia sebab kita baru belajar moment of inertia arah XX dan juga arah YY. Okay, maksud dia kat sini adalah moment of inertia. Dia nak IXX dan juga dia nak IYY. Moment of inertia about XX axis dan juga moment of inertia about YY axis. Okay, dua-dua dia nak. Dia nak IXX dan juga IYY. Okay, kita tengok bentuk dia. Yang luar adalah rectangular. Yang dalam adalah circle. Dalam contoh ni tak diberi. Okay. Secara logiknya adalah section yang besar tu adalah section plus. Okay. Section yang luar ni adalah section plus punya section. Okay, section yang tambah. Section yang circle ni adalah minus punya. Ataupun ruang kosong. Okay, section ni kena tolak. Jadi, dalam fikiran kita kena dah masuk, kena loading bahawa BD kuasa 3. Okay, BD, B dia 100, D dia 100. Kuasa 3 per 12. Tolak. Tolak tu circle. Circle guna formula ni. Pi D kuasa 4 per 64. Okay. Pi D kuasa 4 per 64. Jadi kalau kita tulis, ada tak? Dah ada bawah ni pun. Dari segi formula dia, okay. Dari segi formula dia, kalau kita nak kira, okay, IXX, okay, IXX adalah BD kuasa 3 per 12. Okay, tolak pi D kuasa 4 per 64. Okay. D tu adalah yang diameter bulatan kecil ni. Okay. D. Okay. Ataupun kalau saya boleh tulis kat sini. Okay. Kamu tengok kat sini je lah. Ada dah kat sini. Okay. Kita tengok satu persatu apa yang dia buat. Pertama dia kira rectangular punya moment of inertia. Okay. IXX for rectangular. Okay, maksudlah B 100, D pun 100. Kira dapat 8.33. Okay. Since B dia sama dengan D. Betul ke B sama dengan D? Okay. B dia 100, D pun 100. Jadi dia square. Bila square, dia punya IXX dengan IYY dia sama. Jadi nilai ni
Okay, nilai 8.33 ni adalah nilai untuk IIX dan juga juga moment of inertia untuk IYY. Okay, moment of inertia arah X dan arah Y dia sama. Okay, arah X dengan arah Y dia sama. Sebab bentuk dia square. Okay, kalau dia rectangular tak samalah. Okay, kena pakai IIX dengan IYY sendiri. Ni sebabkan dia 100, dia pun 100. Maka IIX dengan IYY sama. So ni IIX dengan IYY. Okay. Yang kedua, kita kena kira IIX, tapi ini adalah negative section. Okay, minus section. So yang ni nanti kita kena ingat, yang kita kira circle ni nanti nak kena tolak. Okay, akan ditolak daripada rectangular tadi. Sebab dia duduk dalam rectangular. So kita pun kira IIX dengan IYY ni untuk circle dia sama. So kita tulis terus IIX dan IYY pi d kuasa 4 per 64. So masukkanlah d dia adalah 50 kuasa 4 bahagi 64 darabkan dengan pi. So dapat ini. Ini adalah untuk IIX dengan IYY. Okay, IIX dengan IYY. Jadi seperti dalam kepala kita dah fikir bahawa BD kuasa 3 per 12 tolak pi D kuasa 4 per 64. So tadi BD kuasa 3 per 12 adalah 8.33. Jadi tolak 0.30 lah. Okay. Itu yang ditulis dalam step yang ketiga ni. 8.33 10 kuasa 6. Ini adalah BD kuasa 3 per 12. Tolak sebab hollow. Okay, sebab hollow. Hollow ni circle. So gunakan formula circle tadi. Kita dapat formula untuk guna IIX dan juga IYY untuk circle. Pi D kuasa 4 per 64 dapat 0.3 tadi tolakkan. Okay. Dapatlah 8.03 10 kuasa 6 cm kuasa 4. Okay. Ni dah siap tolak. Jadi dia nak tadi IIX dengan IYY. Ini adalah IIX dan juga IYY disebabkan rectangular dia B dengan D sama. Untuk circle memang kita dah tahu IIX dengan IYY akan sama. Okay, jadi dia sama IIX dengan IYY. Okay. Okay. Dalam soalan dia minta lagi satu benda yang dinamakan sebagai polar moment of inertia. Okay. Dalam soalan ni dia minta lagi satu benda yang dinamakan sebagai polar moment of inertia. Okay, polar moment of inertia senang saja. Kamu dah dapat tadi nilai IIX. Kamu dapat nilai IYY. Kamu campurkan saja. Itu adalah nilai polar moment of inertia. Okay. Jadi kita pun dah dapat tadi IIX dia 8.03 kali 10 kuasa 6. IYY pun sama. Jadi benda ni ada dua kali lah. Benda ni ada dua kali. 8.03 kali 10 kuasa 6 campur 8.03 kali 10 kuasa 6. Jadi dia dapatlah jawapan polar moment of inertia. Okay. Polar moment of inertia ni campurkan saja. IIX dan juga IYY. Okay, ni contoh ni masih lagi mudah. Okay. Okay, kita tengok ni. Ni pun contoh mudah juga. Okay. Rectangular saja. Okay, dia bagi B dengan D. Okay. Tadi square, yang ni rectangular. Okay. Jadi bila rectangular macam ni, B dengan D dia tak sama. So dalam fikiran kita dah set dah bahawa dia ada nilai IIX yang sendiri dan juga dia ada nilai IYY yang tersendiri. Tak sama. Okay. Sebab B dengan D tak sama. Maka IIX dengan IYY pun tak sama. So kita pun kira IIX menggunakan formula BD cos 3 per 12. Okay. Dapat 2.56. Untuk kira IYY, ambil formula daripada kotak tadi, daripada rectangular tadi. Formula dia adalah DB. Okay. Untuk YY, DB cos 3 per 12. Untuk IIX, BD cos 3 per 12. Okay. Formula-formula ni kena hafal lah. Sebab dia tak diberi nanti. Ini adalah formula-formula yang simple. Okay. Jadi tak diberi nanti dalam bahagian rumus. Okay. Dah dapat campurkan. Campur dapatlah. Yang kamu campur tu adalah polar moment of inertia.
Okey. Dapat pola moment of inertia. Okey. Okey, apa dia radius of gyration tadi? Kita dah belajar, kita dah tahu tadi ada nilai R. Okey, apa dia R ni? R adalah radius of gyration. Macam mana nak dapat radius of gyration? Okey, ini adalah satu contoh lah macam mana nak dapat nilai radius of gyration. Nak dapatkan dia kena bahagi A. Okey, bahagi dengan area. Okey, tadi kita tahu radius of gyration moment of inertia bersamaan dengan area darab dengan radius of gyration kuasa 2. Okey, kita tengok balik dalam formula. Okey ni. Moment second AR kan, moment of inertia bersamaan AR kuasa 2. Sekarang ni kamu dah dapat moment of inertia. Okey, moment inertia sama ada IIX ataupun IYY. Okey. Radius of gyration ni pun dia ada ikut paksi juga. Ikut paksi XX dan juga ikut paksi YY. Kalau kamu nak guna ikut paksi XX, kena guna yang IIX. Kalau nak guna untuk IYY, kena guna yang IYY. Okey. So dapat moment of inertia sama dengan AR. So kalau nak R saja, maksudnya kalau saya ambil ni saya buat calculation tempat lain. Saya ambil IYY sajalah. Okey, kalau IIX pun sama juga. Okey, saya ambil benda tu. Okey. Nak tulis kat mana ni? Okey, saya tulis kat sini. Okey, ni formula dia. Ni moment of inertia. Kalau saya nak radius of gyration saja, maksudnya A ni saya kena buat apa? Saya kena pindahkan ke seberang. Okey, A darab R. So, darab pindah seberang jadi bahagi. Jadi, bila kita susun balik benda ni, okey. A pindah seberang. Okey. Sah. Okey. Bagi A. Bagi A. Ni ada bahagi kat sini Dia tak keluar dia punya. Okey, macam tu. IYY bahagi A sama dengan R kuasa 2. Kalau saya nak hilangkan kuasa 2, saya kena punca gandakan sebelah sana. Kuasa 2 sebelah sini kuasa 2. Kalau pindah seberang, dia jadi punca ganda. Kalau pindah seberang, ini akan jadi punca ganda. Seperti dalam contoh yang ditunjukkan ni. Jadi kalau tinggal R saja, jadi seberang sini kena letak punca ganda lah. Asal dia R kuasa 2, IXX ataupun IYY bahagi dengan A. Jadi kalau nak buang kuasa 2,
R ni kuasa 2 tadi, buang kuasa 2 kena punca ganda. Pindah sana, kuasa 2 kalau pindah seberang dia jadi punca ganda. So punca ganda semua sekali yang ada di seberang. So jadi punca ganda I over A. Okay. Ataupun kalau untuk Y punya, okay, radius of gyration arah Y, okay, I bagi dengan A. Okay, punca gandakan semua sekali. Okay. Jadi kirakan radius of gyration about X axis. Okay, dapatlah nilai tadi. Okay, 2.56. Okay, ambil daripada Ix punya value. Ni, moment of inertia arah Ix. Okay, bahagikan dengan area. Area ni sama untuk Rx dan juga Ryy sebab area tu bentuk yang sama. Okay. Untuk Ryy gunakan Iyy. Iyy berapa? 1.44. Dapatlah radius of gyration about Y axis. Okay. About Y axis, about X axis. So inilah value dia 17.32 Rx 23.09. Okey, nak yang mana? Okey, ni radius, nak cari radius of gyration. Okey. Moment of inertia. Lagi kita dah belajar polar moment of inertia. Okey, ada 3 benda. Okey, dalam topik ni, subtopik yang kedua. Okey, boleh cuba example ni. Example yang diberi ni. Ini macam mana nak cari ni, kita gunakan center of gravity punya kaedah, dapatkan center of gravity. Okey. Kemudian cari second moment of area. Okey. Cari second moment of area. Okey, ini table ni adalah calculation untuk mengira center of gravity. Okey. Yang kita dah belajar semalam. Table ni dapatkan center of gravity. Lepas dapat center of gravity, lepas dah dapatkan center of gravity, apa yang kamu buat adalah cari pula second moment of area. Okey. Cari pula second moment of area. Pun guna table. Okey, ini contoh table lah. Ataupun kamu nak guna seperti contoh yang ditunjukkan tadi. Okey. Ini guna table. Yang bawah ni guna table. Guna table lah. Macam ni lah guna table. Dapatkan second moment of area. Okey. Step yang kedua. Okey. Step yang kedua ni jugalah. Kalau dia minta polar moment of inertia, ni step yang kedua lah. Kalau minta tu maksudnya kamu campurkan je lah Ix dan juga Iyy. Kira dulu Iyy. So jadi polar tu kamu campurkan Ix campur Iyy. Kalau dia minta radius of gyration about X axis. Okay, about X axis maksudnya gunakan yang Ix tadi bahagi dengan area. Kalau dia minta radius of gyration about Y axis, gunakan yang Iyy punya moment of inertia value bahagikan dengan area. Kemudian jangan lupa punca ganda. Punca gandakan semua sekali. Seperti formula tadi. Ni seperti formula ni dua ni tadi. Untuk kira radius of gyration. Itu dalam step yang kedua. Kalau diminta dalam soalan, itulah benda-benda yang akan kamu kena kira lah. Okay, boleh cuba. Contoh bentuk dia bagi sama je. Jadi bila kamu cuba contoh daripada center of gravity, ni nanti akan dapat center of gravity kat mana. Saya contoh. Lepas tu masuk chapter 2, kamu boleh guna objek yang sama untuk kira second moment of area. Mana-mana saja. Kamu ambil satu. Kamu boleh kira second moment of area. Lepas second moment of area, barulah kita akan kira bending stress. Ini benda yang sebenar yang kita nak cari. Sama juga macam chapter 2. Chapter 2 nak cari bending maximum. Nak cari maximum value of bending. Bending moment. Kena buat reaction dulu. Lepas buat reaction, kena cari shear force dulu. Lepas cari shear force, barulah boleh cari maximum bending moment. Ini
chapter yang keempat ni juga begitulah. Okay. Kena buat dulu center of gravity. Lepas buat center of gravity, cari second moment of area. Lepas cari second of area, barulah kamu boleh cari bending stress. Okay. Cuma chapter ni dia banyak pakai formula. Okay, nak cari center of gravity pakai formula. Nak cari second moment of area pakai formula. Nak cari bending stress pun pakai formula. Okay. Ni formula lagi. Cuma kalau kita perasan, formula dia semua simple-simple je. M over I equal to stress over centroid. Okay. Y centroid. Ataupun M over Y equal to modulus of elasticity over radius of gyration. Okay. Sama ada ini M over I sama dengan stress over Y ataupun M over I equal to E over R ataupun stress over Y equal to E over R. Mana-mana condition ambil dua samakan. Okay. Yang belakang ni ke, yang depan ni ke ataupun yang depan dengan belakang kamu samakan. Okay. Masih boleh cari moment. Tapi kita nak stress kat sini. Stress kat sini. Kalau kita ambil yang depan ni saja. Kalau kita ambil depan ni saja, kita nak stress ni jadikan perkara. Okay, yang belakang ni kita delete. Okay, itu saja. Kalau kita nak jadikan stress ni sebagai perkara, maksudnya Y tu kita pindahkan ke seberang. So, apa dia formula untuk stress? Okay, stress kat sini maksudnya bending stress lah. Okay, jadi Y ni bahagi Y. So, jadi kalau pergi sana, dia akan duduk bersebelahan dengan M. Dia akan duduk kat situ. Okay, ni akan delete. Dah tak ada. Dah hilang pula formula stress ni. Bila Y dah pergi sana, so stress bersamaan dengan MY bahagi dengan I. Okay, ingat tak mula-mula tadi kita masuk tajuk ni, formula stress yang diberi adalah ini. Okay. Formula stress yang diberi tadi adalah daripada yang tadi kamu tengok M over I sama dengan stress over Y sama dengan E over R. Okay. E over R. Kamu juga boleh kira stress tadi melalui M over I sama dengan E over R. Okay. Pun boleh kira. Mana-mana. Ataupun kalau nak kira stress over Y bahagi dengan sama dengan E over R. Okay, yang asal daripada formula asal tadi kita pecahkan. Okay, ni daripada formula asal tadi, ini hasil dia. Jadi formula stress sekarang adalah stress, ni sigma ni formula untuk stress, simbol untuk stress bersamaan M ni adalah maximum bending moment, darabkan dengan darabkan dengan Y ni adalah distance ataupun centroid dia terhadap neutral axis. Okay. Centroid terhadap neutral axis. Okay. Nanti antara centroid dengan neutral axis, dua-duanya tidak berada pada origin. So, neutral axis tak berada pada origin. Y pun tidak berada pada origin. Dia nak different tu antara centroid section dengan centroid neutral axis. Different tu adalah nilai Y ni. Okay. Distance different. Okay. Okay, ni nilai Y. Nanti kita tengoklah nilai Y ni macam mana. Antara layer dia dengan neutral axis. I adalah moment of inertia. Ini adalah I neutral axis. Okay, I neutral axis. Biasanya untuk beam, nilai X yang signifikan adalah nilai I X.
Okay, sebab beam tu dia melintang. Okay, jadi yang melintang itu I-X-X. Okay, paksi I-X-X. Okay, paksi I-X-X. Melainkan kalau beam tu, dia punya load dia daripada tepi. Okay, load dia daripada tepi, sisi dia. Kalau load daripada sisi, dia akan memberi significant impact kepada dia punya IYY. Kalau normal punya beam, significant impact dia terhadap paksi I-X-X. Sebab tu nilai I-X-X digunakan untuk kira bending stress. Okay. Sebab tu nilai I-X-X digunakan untuk kira bending stress. So kena faham kenapa kita guna I-X-X. Okay. Dalam bending stress calculation nanti kamu tengok banyak kita akan gunakan I-X-X. Okay. I-X-X. Sebab dia punya significant impact dia. Okay. Significant impact bila load daripada atas. Okay. Moment of inertia ataupun neutral axis yang signifikan adalah neutral axis XX. Okay. Jadi pemilihan neutral axis dia moment of inertia, kita pilih IXX. Okay. Untuk kira bending stress, kita pilih IXX. Okay, IXX ni juga kita boleh namakan dia sebagai I neutral axis. Okay. Jadi kalau dia minta I neutral axis tu maksudnya IXX. Okay. IXX. Macam mana nak kira? Okay. Kita dah tahu formula. Okay. Kita dah tahu formula. Okay. Stress equal to moment multiply with distance of layer from neutral axis over moment of inertia. Okay. So first kita faham objek. Objek ada bentuk bulat, ada bentuk petak, ada bentuk C-channel, ada bentuk I-beam. Okay. Semuanya ada neutral axis. Okay. Semuanya ada neutral axis. Okay. Jadi ada neutral axis, ada distance sebelah atas, ada distance sebelah bawah. Okay. Petak ke, C-channel ke, semuanya ada distance sebelah atas, ada distance sebelah bawah. So yang garisan ni adalah garisan neutral axis. Okay, garisan putus-putus ni yang kamu nampak ni adalah garisan neutral axis. Okay. Dia kata neutral axis daripada base ataupun top. Kalau daripada base, neutral axis ke bawah. Kalau neutral axis ke top, neutral axis ke atas. Okay. Okay. Kedua-duanya kita kena tahu. Neutral axis ke bottom, neutral axis ke top. Okay. Itu adalah nilai Y yang disebut dalam formula ni tadi. Okay, itu adalah nilai Y yang disebut dalam formula ni tadi. Okay, distance of the layer from the neutral axis. Layer ni sama ada layer bahagian bawah ataupun layer bahagian atas. Okay, neutral axis kat sini, yang garisan putus-putus ni, so ada dua bahagian, bawah dan atas. Okay, base dia, neutral axis ke base, bawah. Okay, so ni adalah kita namakan dia sebagai Y bottom. Okay, jarak ni saya namakan dia Y bottom. Ada kat belakang ni ditulis sebagai Y bottom. Tapi saya nak jelaskan lagi dengan lebih terperinci tentang tentang arah ni.
Okey. Okey, ni semua sama, bottom ni semua sama je jarak ni. Okey. Ni bottom. Okey, satu. Okey, ni ke top. Ini adalah jarak. Ini adalah jarak dia ke top. Okey. Okey, kita buat juga kat bahagian belakang ni. Okey, kat bahagian belakang ni. Kita buat juga kat belakang-belakang ni. Okey, kamu nampak perbezaan dia. Neutral axis. Okey, ini neutral axis. Yang garisan putus-putus tu. Okay, ini adalah neutral axis. Neutral axis. Okey, part C neutral. Nanti kan tanya pula apa neutral axis ni. Neutral axis ni adalah part C neutral. Okey. Neutral axis adalah part C neutral. Okey. So ada dua section. Sebelum ni kita belajar ada compression, ada tension. Okey. Ada compression, ada tension. Ada satu bahagian nanti akan mengalami tension, ada satu bahagian nanti akan mengalami compression. Okey. Tapi kita sebelum kita tahu compression tension ni, kita buat dulu sebagai atas dan bawah. So atas kita kena tahulah daripada drawing, okey, nanti ataupun daripada soalan, kamu kena tahu nilai Y, nilai different daripada neutral axis. Okey. Ini akan menjadi Y top. Okey. Y top. Okey. Satu lagi kita lukis kat belakang ni lah. Okey. Yang ni akan menjadi, saya letak belakang sama je. Okey. Depan pun sama, belakang pun sama. Ini akan menjadi Y bottom. Okey. Y bottom. Okey. So kena tahu Y top dan juga Y bottom. Okey, Y top. Y top. Okey, yang ni kita letak di Y bottom. Okay, Y bottom. Y bottom. Okay, Y top, Y bottom. Okay. Jarak ni kita kena tahu. Kenapa jarak ni kena tahu? Sebab dalam formula tadilah. Okay. Sebab dalam formula tadi ada sebut tentang Y. Okay. So, nanti ada dua bending stress yang kamu akan dapat. Ada dua bending stress yang kamu akan dapat. Satu, kamu akan dapat bending stress bahagian atas. Okay. Satu, kamu akan dapat bending stress bahagian atas. Ataupun sigma 1. Okay. Dalam ni. Dan satu lagi, kamu akan dapat sigma 2. Sigma 2 ni menggunakan Y bottom. Sigma 1 menggunakan Y top.
sigma 2 menggunakan y bottom. Okey. Ini adalah diagram yang kamu tengok ni, ada segitiga kat atas, ada segitiga kat bawah. Ini adalah diagram untuk bending stress. Okey. Kalau bending moment macam kita belajar chapter 2. Okey. Yang ini bending stress. Diagram dia macam ni. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Apa sebelah kanan, apa sebelah kiri? Okey. Sebelah kanan adalah compression. Okey. Sebelah bawah adalah tension. Sebelah bawah kiri ni bukan sebelah bawah saja. Kiri, segitiga sebelah kiri ni adalah tension. Segitiga sebelah kanan adalah compression. Okey. Dia sebenarnya bukan segitiga. Ini sebenarnya stres dia meningkat. Okey. Mengikut garisan ni. Sampai YT ni, berapa nilai YT ni? Ini adalah maksimum punya compression bending stress untuk bahagian atas. Yang kat sini pula adalah maksimum stress bahagian bawah. So ada dua bahagian yang mengalami bending stress. Okey. Ada dua bahagian mengalami bending stress, iaitu menggunakan YT kamu akan dapat sigma 1, menggunakan Y bottom kamu akan dapat sigma 2. Okey. Inilah calculation dia. Ini calculation dia. Kita kena jarakkan sikit. Dekat sangat. Okay, dia bukan dekat macam ni. Dia jauh. Sebab dia berasingan. Okay. Okay, biasanya lah kalau simply supported beam, bawah tu akan mengalami tension, top akan mengalami compression. Okay. Bawah sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ni maksudnya tension lah. Kalau sebelah kanan compression. Ingat dia punya teori dia. Kamu nak buat garisan nanti. Garisan. Okey. Kamu dapat nilai sigma 1. Sigma 1 ni kat sini. Tandakan kat sini. Ataupun kat sini. Tapi kamu tahu dia compression. So jangan buat sebelah kiri. Kamu tahu dia compression. Maksudnya kamu buat sebelah kanan. Pop tanda. Okey. Kemudian sama juga sigma 2. Sigma 2 kamu tandakanlah value dia berapa. Kamu agak-agak value dia berapa, kamu tanda. Sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan ni kamu tengok dia apa sebenarnya. Tension ke compression. Kalau kamu tengok dia tension, maksudnya dia sebelah kiri. Jadi, tandakan sebelah kiri. Sebab tu garisan dia macam ni. Sebelah kiri adalah tension. Sebelah kanan adalah compression. Tapi kalau compression tu berlaku sebelah bawah, nanti segitiga ni akan terbalik macam ni. Atas pula akan berlaku tension. Itu untuk cantilever beam. Untuk simply supported beam, biasanya dia punya gambar rajah dia macam ni. Compression sebelah kanan atas, tension sebelah kiri bawah. Kalau cantilever, compression sebelah bawah kanan. Tension sebelah kiri atas. Itu untuk cantilever. Rasuk yang julur. Kalau beam, simply support, ada support kiri dan kanan. Biasanya dia punya diagram beginilah. Sebelah compression adalah sebelah kanan atas. Tension sebelah kiri bawah. Gunakan formula. Gunakan formula stress equal to my bahagi dengan I. Stress equal to M moment. Dapat nilai moment darabkan dengan Y. Y ni ada dua. Y top dengan Y bottom. Kamu gunakan Y top, kamu akan dapat sigma 1. Kamu gunakan Y bottom, kamu akan dapat sigma 2. Nilai M dan nilai I dia sama. Yang beza hanyalah nilai Y saja yang menentukan dia
sigma 1 dan sigma 2. Okey. Ini formula tadi, kita pun dah tukar dah formula tadi. Okey. Formula tadi. Ini menggunakan formula. Okey. Jadi formula ni kita tukar. Kita dapatkan nilai-nilai M. Kalau tak diberi M, kita cari M. Kalau tak diberi Y, kita cari Y. Okey, menggunakan formula. Lambatnya loading. Okey. Nanti kita akan pergi example macam mana nak kira. Bawah ni example semua ni. Nanti kita akan tengok kemudian lah. Dalam kelas tutorial. Okey. Kita akan kira daripada center of gravity. Kemudian kita akan kira juga bending moment of inertia. Kita akan kira juga moment of inertia. Dan kita akan kira dalam satu soalan yang sama bending stress. Okey, daripada awal sampai bending stress. Okey, daripada center of gravity, kemudian kira moment of inertia, kemudian kira bending stress dalam satu soalan. Okey. Ingat soalan ni memang beratlah. Kamu tengok kat sini ada soalan yang memerlukan kamu dapatkan dulu maksimum bending moment. Macam mana nak dapatkan maximum bending moment? Kena lukiskan bending moment diagram. Sebelum lukis bending moment diagram, kena lukiskan dulu shear force diagram. Okey? Sebelum dapat shear force diagram, kena dapatkan dulu reaction. Okey, ini dalam chapter yang ini. Okey, ini. Macam mana saya nak highlight benda ni? Okey, yang ini menggunakan chapter 2 punya knowledge. Okey. Apa yang kita nak ambil dan kita nak gunakan dalam chapter ni adalah dia punya maximum bending moment 56.88 ni. Kalau tak diberi memang kamu kena guna chapter 2. Okey, untuk dapatkan value ni. Kemudian barulah kamu boleh kira center of gravity, moment of inertia dan barulah kamu boleh kira bending stress. Okey. Jadi kena guna chapter 2. Kemudian chapter 4 punya knowledge. Baru boleh dapat bending stress. Jadi yang belajar chapter 2 tu jangan lupakan lagi. Sebab nak guna lagi kat sini. Knowledge dia tu. Kena kira reaction, kena kira shear force diagram, kena kira bending moment diagram. Dah dapat bending moment diagram, dapatkan kat mana maximum bending moment. Maximum bending moment tu nak digunakan dekat mana? Ni nilai M. Nilai M ni adalah 56.88 ni. 56.88 ni. Ni dalam chapter 2 belajar dulu dapat maximum moment. Dah dapat maximum moment baru masuk chapter 4. Sebab nilai maximum moment tu nak digunakan dalam bending stress punya equation, formula. Formula. Untuk latihan dia nanti kita akan buat dalam kelas tu akan minggu depan. Ada 2 hari minggu depan. Saya akan buatlah kelas tu. Jadi saya harap kamu dapat sertai. Sebab kita akan start daripada center of gravity. Kemudian kita akan buat moment of inertia. Kemudian barulah kita akan cari dia punya bending stress. Okey, dah habis chapter 4. Lepas ni kita akan buat tutorial berkenaan dengan maximum bending stress. Okey. Ada apa pun nak tanya kat sini? Ada mana-mana part yang kamu nak rujuk balik? Saya boleh reverse balik.
Okey. Ada mana-mana bahagian yang kamu nak rujuk? Saya boleh reverse balik bahagian-bahagian yang kamu nak. Reverse tu lah. Kalau tak ada, kamu boleh rujuk balik. Saya ada record ni. Kamu boleh rujuk dalam video yang saya record nantilah.